Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kekuatan dan juga hayat yang baik di dalam kita meneruskan hari-hari dan juga memulakannya dengan salah satu tuntutan yang besar, iaitu salat subuh secara berjamaah. Pada pagi ini saya ingin antara salah satu daripada imam kita baca dalam salat tadi dalam surat Al-Muzammil berkaitan dengan kisah para pendakwah, khususnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menerima, kata Allah Azza wa Jalla, satu perkara yang besar, qawlan thaqila, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kata Allah, perkataan ini adalah berat. Dan Allah di dalam ayat dalam surah ini ada pensyariatan mendirikan salat malam, dan ia masih kekal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi wajib untuk salat malam. Dan mufassir pada penghujung ayat ini dengan beberapa qarinah yang lain menyebutkan ia menjadi perkara yang dituntut bagi umat untuk salat malam, yang kita panggil tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Dan di antara ujian yang besar yang diterima oleh para anbiya yang Allah jadikan daripada yang 25 para rasul itu, 5 daripadanya dipanggil ulul azmi minar rusul. Mereka yang mempunyai ujian yang besar di kalangan para rasul. Dan daripada 5 itu ada satu yang namanya Musa alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ulang namanya di dalam Quran yang terbanyak, pada puluhan, 80, 60 ke 80 tempat yang berbeza, dan menceritakan tentangnya dalam begitu banyak posisi, sama ada di dalam kehidupannya ataupun pada permulaan kehidupan Musa alaihi salam. Di dalam surat Asy-Syu'ara Allah menyebutkan bagaimana proses untuk Musa kembali semula ke Mesir, bertemu dengan Fir'aun, memulakan dakwah yang sebenar. Allah menceritakan kepada kita bagaimana Musa dilahirkan dan dialirkan untuk di sungai supaya dapat lari daripada pembunuhan Fir'aun ketika itu, yang takutkan seorang budak yang akan bangkit dan menghancurkan kerajaannya. Oleh yang demikian, ketakutan yang ada dalam hati dan perasaan Fir'aun dengan membunuh anak-anak Bani Israel, dan akhirnya ketakutan itu datang dan membesar di dalam istananya sendiri. Kerja buat Allah Azza wa Jal
kadang-kala melampaui dan melangkaui daripada apa yang difikirkan oleh makhluk dan hamba. Allah menyatakan dalam surah Asy-Syu'ara, wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumidh zalimin qauma fir'auna ala yattaqun. Dan ketika Tuhanmu wahai Musa menyatakan an i'til qaumidh zalimin, untuk engkau mendatangi kaum yang zalim. Kaum yang zalim, siapakah kaum itu? Qaum Fir'aun ala yattaqun. Kaum Fir'aun, adakah mereka itu tidak takut? Allah di dalam ayat ini, dan bukan sahaja di sini, bahkan di dalam suratul Qasas dan yang lainnya, Allah tidak address kepada Fir'aun seorang. Allah menyatakan ani'til qaumidz zalimin, datanglah kamu kepada kaum yang zalim. Kaum Fir'aun, kaum Fir'aun. Sebab apabila manusia yang melakukan kejahatan dengan kuasa autoriti dan kerajaan dan didiamkan, bahkan dipersetujui oleh kaum tersebut, Allah tidak meninggalkan kaum itu, melainkan Allah menghukum keseluruhannya nanti, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sebab itu manusia ataupun hamba diajar untuk berkata benar. Dan apabila keadaan itu datang musibah dan Allah Azza wa Jalla ingin menurunkan hukumannya, ia tidak mengasingkan antara yang saleh dan taleh. Dia pergi kepada keseluruhannya. Sebab itu Allah kata qaum Fir'aun ala yattaqun. Kaum Fir'aun, adakah mereka itu tidak bertakwa kepada Allah? Mengapa mereka tidak takut kepada Allah? Kata Nabi Allah Musa alaihi salam, qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Dan dia berkata, wahai Tuhan, aku ini bimbang akan mereka itu mendustakan apa yang aku akan bawa itu nanti. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Ini adalah satu kebimbangan yang biasa apabila kita belajar agama, apabila kita mengetahui kebenaran, dan kita akan tahu di atas muka bumi ini akan bertembung antara kebenaran dan kebatilan. Itu adalah tradisi kepada dakwah. Kalaulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir dengan penuh kelembutan, dengan penuh hikmah, dengan kata-katanya, dengan perilakunya yang mana diberikan gambaran oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagai kana khuluqul Quran. Rasulullah itu adalah manifestasi daripada Quran. Sama ada yang paling penting akhlaknya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dengan kelunakannya pun perancangan untuk menggagalkan dakwah, untuk membunuhnya, tidak pernah berhenti daripada perkataan yang paling awal yang Allah Azza wa Jalla minta kepadanya untuk berdakwah, menyampaikan kalimah Allah, sehinggalah pada penghujung hari Isnin selepas salat asar pada 12 Rabi'ul Awal pada tahun 11 Hijrah, ia masih lagi tidak berhenti menjalankan dakwah kepada umat dia. Kebimbangan itu ada. Nabi SAW mempunyai strategi. Begitu juga dengan Musa. Musa alaihi salam mempunyai beberapa sejarah-sejarah yang agak hitam. Dan dia menyatakan wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani. Dada aku, perasaan aku ini sempit. Allah apabila ingin menjadikan hamba itu dalam keadaan tenang, Allah buka
dadanya. Sebab itu Allah sebut dalam Quran juga, apabila Allah berikan kepada orang kafir itu kebimbangan, keresahan, Allah kata seperti ka'an sadrahu dayyiqan harajan ka'annahu yas'adu fis sama. Allah jadikan dada dia begitu rapat, seakan-akan dia dibawa pergi ke atas langit. Selain daripada Allah nak kata dada itu sempit, kita nak berdakwah, kita nak buat kerja, hati perasaan kita tak lapang. Dan Allah nak kata apa? Ada nilai sains di situ. Kita kalau kata naik kapal terbang, selepas dia take off, kita naik, dada kita keadaan sempit. Allah sebut dalam Quran, sepertilah dada itu, dan kami angkat seperti dia naik ke atas langit, pergi naik ke atas langit. Dan Allah kata, dan Nabi Musa kata, dada aku sempit. Sebab itu doa, Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan dia kata, wala yantaliqu lisani, lidah aku ini tidak fasih. Di dalam riwayat Israiliyat, ini antara perkara yang perlu kita jaga-jaga. Ada riwayat Israiliyat yang menceritakan tentang Musa. Dalam doa tadi, Rabbi syrah li sadri, dan juga wala yantaliqu lisani, ada kata Nabi Musa ni lidah pendek. Jadi cakap dia tak fasih, orang tak boleh faham. Dan Allah kata fa arsil Haru ila Harun, dan Harun juga ditabal menjadi rasul. Ini adalah riwayat Israiliyat, yang mana tuan-tuan, riwayat Israiliyat, kita tahu perkataan Israiliyat datang daripada bangsa Israel. Tetapi Al-Imam Az-Zahabi meluaskan sama ada daripada Yahudi ataupun Nasrani, iaitu Kristian. Macam mana kisah-kisah ini berlaku? Apabila Nabi SAW datang, Nabi menyempurnakan agama Samawi. Agama Samawi. Dan apabila Nabi SAW datang, sudah pun berlaku ataupun sudah pun ada Nabi dan Rasul sebelum daripada itu. Dan majoriti daripada Rasul dan Anbiya turun kepada bangsa Israel, agama Yahudi. Maka bila berbicara tentang Ibrahim, bila cakap tentang Musa, bila cakap tentang Isa, ada sahabat-sahabat yang datang ataupun yang masuk Islam, agama asalnya adalah Yahudi, agama asalnya adalah Kristian. Bila Allah Azza wa Jalla turunkan ayat tentang kisah al-umam al-madiyah, kisah-kisah umat-umat terdahulu, mereka akan kata, dulu kami pernah dalam agama kami dahulu, aku ada cerita tentang dia ni. Cerita ini Nabi SAW tak sebutkan di dalam hadis, Quran tak sebutkan di dalam teks dia. Allah tak sebutkan dalam Quran. Dan apabila kita semak, dan di kedua-duanya tidak mempunyai sumber daripada Quran dan juga sunnah, macam mana kita nak deal, nak ambil ke, nak tolak ke, nak buat macam mana dengan cerita-cerita yang dipanggil sebagai Israiliyat? Yang pertama, apabila riwayat Israiliyat itu ada sandarannya di dalam Quran ataupun hadis. Ada dalam Quran ataupun hadis. Contohnya, Quran tak menyebutkan nama dua orang anak Nabi Allah Adam alaihi salam, tetapi dalam riwayat hadis ada menyebutkan namanya. Maka riwayat Israiliyat itu hanyalah yang kita panggil supporting evidence, hanyalah bukti-bukti sokongan, bukan sebagai bukti utama, dalil utama dalam menamakan anak-anak Adam itu. Kita kata dalam hadis ada sebut, dalam riwayat Israiliyat pun pernah menyebutkan benda ini. Sebab rujukan kita Quran dan sunnah, bukan Israiliyat. Maka kita kata ini dalam sunnah, dan kemudian ada juga disebutkan riwayat daripada orang-orang Israel, daripada agama Yahudi.
ada riwayat yang menyebutkan tentang ada riwayat Israiliyat yang menafsirkan, yang mendetailkan kisah ataupun cerita di dalam Quran yang sama sekali bercanggah dengan prinsip Quran dan merepek. Contoh, dia menyebutkan tentang penafsiran surah Qaf. Qaf ini ada di sebahagian itu menceritakan ia adalah bumi yang berada di belakang ikan paus. Apabila nak berlakunya zalazil, earthquake, gempa bumi, bila dia berada di atas paus ataupun dari riwayat lain berada di tanduk lembu, maka bergeraknya lembu atau bergeraknya paus, maka berlakulah gegaran kepada bumi. Benda ini sama sekali bertentangan dengan Quran, dan Quran tak sebut, hadis tak sebut, dan jelas-jelas ia tidak sama sekali selari dengan apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Ini kita tolak, sama sekali tolak. Dan ada yang seakan-akan betul dan seakan-akan benar. Kita tak boleh nak tolak 100%, dan kita tak boleh nak terima 100% dan cerita ke orang seakan-akan dia betul. Kita kata adalah disebutkan dalam riwayat Israiliyat, dan hadis tak kata, Quran tak kata, ia kekal sebagai satu riwayat. Jangan kita kata, tuan-tuan, ayat ini sebut dan kita sebutkan cerita itu seakan itulah penafsiran bagi ayat. Ini yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Kalau yang mana ianya tidak ada, dia seakan betul dan benar, kita jangan terima bulat-bulat, jangan tolak bulat-bulat. Contoh, orang bercerita tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam, dan Allah kata, wa qalat ra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba. Ada perempuan ataupun isteri kepada Al-Aziz yang dah syok dan cinta akan sukakan Nabi Yusuf alaihi salam. Hadis tak sebutkan nama dia, apatah lagi Quran tak kata nama dia Zulaikha. Ini adalah riwayat Israiliyat. Lebih daripada itu, dia kata kahwin dengan Yusuf. Lepas kahwin, macam-macam lah ceritanya. Detail tentang cerita ini tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam Sunnah. Kita kata ada riwayat Israiliyat cerita. Sokongan Quran tak ada, sokongan hadis tak ada. Kita kata riwayat Israiliyat menceritakan tentang Zulaikha 1, 2, 3. Kita kena bagi disclaimer awal-awal. Ini tak ada dalam Quran dan Sunnah. Oleh kerana tidak cermat, dalam masyarakat kita menganggap Zulaikha kahwin dengan Yusuf. Untuk menisbatkan cerita ini, dia memerlukan dalil. Sebab cerita-cerita dahulu dipanggil sebagai sam'iyat, benda yang kita hanya dengar. Lepas daripada tu, lajak lagi orang Melayu ada setengah mak andam, bila dia nak ni, dia ada apa, baca-baca dia dengan apa, kecantik, dengan kehandsoman Yusuf, dengan kecantikan Zulaikha. Tengok kesan daripada tu, semua disandarkan kepada agama. Apabila kita nak menafsirkan itu, yang terbaik tafsiran antara Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, dengan pandangan sahabah, kemudian dengan bahasa. Tetapi riwayat Israiliyat, sekiranya ia mengganggu, dia akan ubah fokus kita. Contoh, apabila Quran menyebutkan dalam ayat ke-12 surat Luqman, walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah kata Luqman, tentang Luqman, kami berikan dia hikmah. Orang yang kuat syukur, dan siapa yang bersyukur sungguhnya manfaat itu pada diri dia. Siapa yang kufur itu, Allah itu maha kaya dan terpuji. Tetapi bila perbincangan tafsir tentang Luqman, kadang-kadang orang kita bincang tentang Luqman itu tentang tubuh badan Luqman.
Luqman ini daripada Afrika, badannya pendek, tubuhnya gempal, kulitnya hitam, hidungnya pesek. Sedangkan Quran bukan nak cerita tentang batang tubuh. Quran nak cerita tentang sifat dia. Kita yang tinggi takkan boleh untuk memendekkan badan kerana nak ikut Luqman. Kita yang putih tak perlu nak tanning, nak hitamkan kulit kita supaya sama dengan Luqman. Hidung kita mancung, kita tak boleh nak, untuk buat operation bagi sama dengan Luqman. Tetapi sikap Luqman apabila diberikan nikmat oleh Tuhannya, dia bersyukur. Kita boleh bersyukur. Apabila fokus kepada perbincangan Quran itu dilarikan, maka kepentingan Quran menyampaikan satu cerita hilang hikmah dah. Allah kata, dan Allah menjadikan fa'arsil ila Harun, dan Allah jadikan Harun sebagai rasul. Allah sebut dalam ayat ke-14, walahum alayya dhanbun fa akhafu ay yaqtulun, dan bagi mereka itu ke atas aku dosa, aku takut mereka akan bunuh aku. Tengok, tadi Allah Ta'ala kata fa'arsil ila Harun, kami jadikan Harun itu rasul. Ada benda dalam Quran, dan kebanyakan style Quran tak detailkan perbincangan. Bila Harun jadi rasul, bila kat mana dilantik jadi rasul, umur dia berapa, itu bukan kepentingan besar. Yang penting Harun menjadi rasul. Dia menjadi sahabat kepada Musa, dan dia membantu Musa alaihi salam. Dan kata Nabi Allah Musa, aku takut mereka ini kerana dulu aku pernah buat dosa. Ini kisah apa? Kisah Nabi Allah Musa alaihi salam pernah menumbuk Qibti. Qibti yang pada hari ini adalah kelompok Kristian Koptik. Dalam Arab dia panggil Qibti. Hari ini Koptik, Kristian di Mesir. Nabi Musa dalam riwayat satu orang yang cukup kuat, dia menumbuk Qibti. Qibti ini adalah keturunan Firaun. Jadi dia adalah suatu bangsa yang kelas atasan ketika itu. Dan Nabi Musa nampak Qibti ni pergi bully satu orang daripada bangsa dan Israel. Dia tak boleh tahan tengok orang kena zalim. Dia mungkin dalam keadaan marah, dia datang dan dia tumbuk dan mati orang tu, menyebabkan dia lari daripada Mesir. Dan dia bertaubat kepada Allah, dan Allah lantik dia menjadi rasul. Dan ini yang Allah Ta'ala arahkan dalam ayat ke-10 tadi, ani'til qaumaz zalimin, engkau dilantik menjadi rasul, pergi kepada kaum yang zalim. Sebab itu kadang-kala dakwah ini untuk memberikan berita gembira senang. Kita datang dekat satu kaum, kita datang kat tempat kita, kita kata ni, kita cerita tentang buat amal ni dapat sekian. Mungkin orang dengar tak ada masalah. Oh, aku buat amal ni aku dapat pahala, aku buat amal ni ada fadilat itu, ada fadilat ini. Orang mungkin tak ada masalah. Tetapi permulaan dakwah Musa alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula dengan address isu-isu yang menjadi kesalahan kepada bangsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil ataupun diturunkan wahyu, ya ayyuhal muddaththir. Allah kata apa? Qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, wahai Muhammad yang berselimut ketakutan, qum, bangkit, fa'anzir, berikan berita, berikan ancaman, nadhir. Allah tak kata qum fabashshir, bangkit, beritakan berita gembira, berikan berita gembira. Allah kata Muhammad, bangun, berikan berita gembira, berikan peringatan bahawa sembahan kamu salah, balik kepada Islam. Sistem kamu salah, balik kepada Islam. Ekonomi engkau salah, balik kepada Islam. Sosial engkau salah, balik kepada Islam.
untuk kita datang kepada masyarakat untuk kata ini salah. Bukan semua dan hampir keseluruhan masyarakat tak suka. Mai-mai kata kami salah. Nabi SAW perkara pertama yang Allah Ta'ala arahkan, qum, bangkit, fa'andir wa rabbaka fakabbir, Tuhan kamu besarkan. Nabi Musa bila kata benda ini dia bimbang. Aku pergi benda ini ayaktulun, aku nak berikan dakwah, nak sampaikan dakwah, tetapi first kali kerja aku jumpa dengan toke kepada orang yang zalim. Mungkinlah bukan kerana Nabi Musa itu takut, tetapi mungkin strategi dakwah dia, kita ambillah orang sikit-sikit loh, bukan lawan terus atas. Tapi arahan Tuhan pergi kepada kaum Fir'aun, dan nanti kita akan tengok berlakunya dialog antara Musa dan Fir'aun. Qala kalla fadhhaba biayatina inna ma'akum mustami'un, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 15 Allah kata kalla, tidak sama sekali. Fadhhaba, engkau berdua Musa dan Harun, biayatina, dengan ayat-ayat kami, inna ma'akum, dan kami bersama dengan engkau, mustami'un, mendengar dengan teliti apa yang akan berlaku ni nanti. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Dapat arahan. Allah Ta'ala tak cerita Nabi Musa balik kemas-kemas barang, masuk dalam beg, gerak daripada Madian, pergi masuk ke Mesir, sampai Mesir pukul berapa, tengah malam, pergi rehat dahulu. Tak. Kata Tuhan, fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Kedua mereka datang kepada Fir'aun dan kata apa? Dan mereka menyatakan, kami berdua rasul daripada Tuhan sekalian alam. Untuk apa? Dia bagi tahu yang awal, untuk memberikan objektif kedatangan mereka. An arsil ma'ana bani Israel. Kami ni datang nak dakwah, nak bawa bersama dengan kami Bani Israel. Itu antara goal yang pertama ataupun objektif yang pertama. Sebab ketika itu Fir'aun yang datang daripada bangsa Qibti menjadi begitu kuat. Dia tak ramai, tapi dia sangat kuat. Yang di bawah itu menjadi hamba yang pergi buat piramid dan sebagainya, itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel. Maka Nabi Allah Musa kata, aku datang ni nak bawa Bani Israel, bawa dengan aku supaya dapat mengamalkan agama. Engkau lepaskan saja, aku tak lawan. Sebab itu dalam kisah lepas-lepas kemudian mereka melawan Tuhan, buat susah, buat naya kat orang, dan kemudian melawan apa yang Allah Ta'ala bagi soalan yang banyak. Dalam suratul Baqarah, daripada benda suruh potong lembu sampai terpaksa rumit nak cari seekor lembu dengan banyak karakter dia, dan Allah sesatkan mereka berpuluh tahun di padang pasir. Nabi Musa selamatkan dia ni menjadi hamba. Dah lepas suruh taat, banyak pula songih. Dan kata Nabi Allah Musa, fa'arsil ma'ana Bani Israel, serahkan kepada kami Bani Israel. Apa yang di sini mulanya dialog di dalam istana. Kita boleh bayangkan, takkan Nabi Musa panggil keluar Fir'aun, sudah tentu dia masuk ke dalam istana. Ni seperti balai rongsri. Dia masuk dalam, dia kata, Fir'aun, serahkan balik kepada aku. Bani Israel ni ikut aku, nak mereka boleh beramal dengan agama aku tak kacau kau. Dia kata, bila sampai Allah rakamkan perbualan dialog antara Musa dan Fir'aun. Qala alam nurabbika fina walida walabista fina min umrika sinin. Bukankah kami ini yang nurabbik, tarbiyah datang daripada Rabb. Sebab tu kalau suri rumah dipanggil Rabbatul Bait, Rabbah al-Bait, yang menjaga rumah.
Tarbiyah, bukankah kami ini yang membesarkan engkau, yang jaga engkau di rumah? Qala alam nurabbika fina walidan. Kami ni ambil engkau, besarkan engkau, dan kami jadi, kata Firaun, aku ni jadi bapa kepada engkau, bagi engkau makan, bagi engkau tempat tinggal. Walabista fina min umraka sinin. Dan engkau duduk dengan kami ni pula bertahun-tahun, daripada kecil sampai ke besar. Mai datang nak melawan aku. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Engkau ni dah buat apa yang engkau buat dahulu. Maksud dia pergi bunuh Qibti, seorang Qibti tu. Engkau ni dah buat apa yang engkau dah buat dahulu, dan apa yang engkau buat itu adalah tanda engkau ni orang yang kafir. Maksud kafir ni, engkau ni jenis tak tahu bersyukur. Kami ambil, kami besarkan dalam istana, kau duduk bertahun-tahun, engkau pula bunuh orang kami, dan mai datang sini nak melawan kami. Inilah merupakan satu buah hujah yang sangat berat bagi kadang-kadang pendakwah. Kita ni kalau kadang ustaz-ustaz ataupun geng pendakwah nak dakwah orang, kita ni nak dakwah orang luar daripada keluarga kita lebih senang daripada keluarga kita. Kadang-kadang kita nak bagi nasihat kepada isteri, kepada anak bini, kan? Ini ayat Firaun. Kalau keluarga kita buat, kita kata ayat Firaun sama. Tak ada gitu. Dia kalau kita kata ni, kita cakap dekat isteri kita ni, buatlah macam ni salat. Saya bukan tak kenal abang, luar dalam saya tahu abang. Nak kata kat saya pula. Kita yang nak bagi nasihat tu jadi tak apa, dengan dia ni aku kalah. Nak suruh anak, bukan apa saya tak kenal abah macam ni. Ayat yang sama Firaun guna. Alam nurabbika fina walida, kami ni yang besarkan kau, tak reti nak bersyukur. Engkau pula bunuh orang kami. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alt, kau buat dulu apa yang kau telah buat, kemudian kau pula nak melawan. Tengok. Tetapi bagi satu orang yang hebat, ini kadang-kadang orang politik pun tak ada, tetapi orang yang ikhlas dalam berjuang, dia jawab dengan jawapan yang ikhlas, yang jujur. Kata Nabi Allah Musa, dia berkata, fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin fafarartu minkum lamma khiftukum fawahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Qala fa'altuha idzan, ya, dulu aku buat salah tu, wa ana minadh-dhallin, dan aku dahulu dalam keadaan yang sesat. Kita kalau salah, dah dulu bukan saya salah, saya begini, itu orang lain yang buat. Kan orang lain salah dulu sebelum kita. Lagi-lagi orang politik, jelas-jelas dia habis, dia hilang semua tu, dia pusing lah, sampai dia boleh kata jangan kena salah tu ke dia, sedangkan satu Malaysia tahu salah dia. Sebab tu kita, kalau kita salah, kita cuba pertahankan salah kita, pusing kok mana pun, salah dia tetap direkodkan salah. Kalau kita betul, orang kata salah, kita boleh olah cerita itu menjadi betul, kerana asalnya adalah betul. Tapi kalau asal cerita itu salah, kita pusing, menyebabkan orang yang bermusuh dengan kita akan tunggu bila kita buat salah. Dan bila kita kata, engkau ni sekian, ya betul, saya salah, saya minta maaf, semoga Allah ampunkan kita, ampunkan saya dan awak. Kawan yang nak kata tu jadi jam. Dia dah kata salah, aku nak kata apa lagi? Sebab dia tunggu buah untuk kenakan kita. Ya betul, saya salah, saya mohon Allah ampunkan kita, dan semoga ketika awak salah pun nanti Allah ampunkan dan Allah tutup aib awak. Kan kawan yang nak tuduh tadi jadi malu. Dan Nabi Allah Musa, dia ada skill nak lawan ni. Jadi bila Firaun kata macam tu, dia kata memang dulu aku salah dan aku dalam keadaan yang sesat. Fafarartu minkum, aku lari daripada kamu. Lamma khiftukum, untuk kamu tak tangkap aku. Fawahabali rabbi hukman, Tuhan berikan aku
kenabian, hikmah. Wa ja'alani minal mursalin, dan dia telah pun melantik aku di kalangan para rasul. Sebab tu aku mai datang. Kalau aku salah dengan kau ni, aku salah, aku tak datang dah. Tapi aku dilantik menjadi rasul, dan aku diminta untuk menyampaikan kalimah Allah kepada engkau. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abbadta bani Israil. Itulah nikmat yang diberikan kepada aku ketika engkau telah pun menjadikan ataupun Bani Israel sebagai hamba, atau an abbata, untuk Bani Israel itu menjadi hamba kepada Tuhan. Itu adalah kerja Nabi Allah Musa alaihi salam. Tengok, Nabi Musa bila ada satu soalan, dia jawab soalan tu. Fir'aun tak puas hati. Fir'aun kata apa? Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Dia jawab balik. Dia tak jawab kesalahan jawapan kepada Nabi Musa. Macam semalam ada orang ahli politik duk keluar TV, soalan semua dia lari, dia tak mau jawab, kan? Sejam-sejam sekalipun rakaman, bukan live. Jadi ketika dia tak jawab itu, Musa alaihi salam tanya, menjawab, dan dia tanya balik, qal wa ma rabbul alamin. Firaun jawab balik, apa itu Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin? Dia tak tanya. Ma adalah harf istifham, adalah huruf bertanya yang membawa kepada benda ghair aqil, benda yang tidak berakal. Patut dia tanya man, siapa itu Tuhan sekalian alam? Dia akan jawab Allah. Tapi dia nak pelekeh Nabi Allah Musa, dia kata ma Rabbul Alamin. Apa itu Tuhan sekalian alam? Apa itu Tuhan sekalian alam? Nabi Musa jawab dengan satu jawapan yang menyebabkan dia terperangkap. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dia buat open blanket. Dia kata, Tuhan sekalian alam yang kau tanya tu adalah Tuhan langit, Tuhan bumi, dan di antaranya sekiranya engkau yakin. Tuan-tuan kena tahu, apa yang disebutkan ini berada di Balairung Seri, contoh. Dan ketika sultan ataupun raja bersemayam, tuan-tuan ingat dia duduk seorang tak? Tak, penuh di kanan dan kiri dia orang-orang dah ni, pembesar-pembesar. Isunya Nabi Musa tahu Fir'aun ni tok nenek macam mana pun sampai kat dia, dia tetap tak akan beriman kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi dakwah kita ni nak pergi kepada yang lebih luas. Dia mungkin tak dapat, tetapi ni yang kanan kiri aku yang ramai ni akan memberikan satu perasaan tidak percaya kepada raja dah. Fir'aun mengaku dia Tuhan, betul? Engkau mengaku Tuhan, engkau di Mesir, Fir'aun. Nabi Musa nak cuba sampaikan indirect speech dia. Sekarang ini engkau berada di bumi, yang Tuhan di langit takkan kau juga, engkau bukan boleh terbang. Di antara kedua tu, di kawasan vacuum ataupun kawasan antara dua itu adalah angin. Okay, kita bumi yang atas kita ni nanti 1 kilo ke atas kawasan kosong, tak sampai lagi langit. Siapa Tuhan kat situ? Engkau boleh hidup kat situ? Tak boleh. Menyebabkan orang dan kanan dia kata, oh betul juga, dia dekat bumi. Kat bumi pun bukan jauh mana. Ni di Mesir ya, luar Mesir, takkan dia Tuhan juga. Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit, Tuhan bumi, dan di antaranya, kalau engkau mau beriman lah. Dia tanya, qala liman haulahu ala tastami'un. Dan dia pelekeh, dia kata, ni cuba tengok dia tu. Dia qala liman haula, dia berkata kepada orang yang di sekeliling dia. Cuba tengok dia. Apa dia kata tu? Engkau tak dengar ke ala tastami'un? Dia cuba bagi pelekeh. Kalau kita jumpa kawan kita, kau tak dengar dia kata apa tau? Merepek. Dia nak bagi macam tu. Tapi orang sedang berfikir. Sebab itu perjalanan dakwah ini memberikan manusia berfikir dahulu. Bila kita paksa orang, menyebabkan orang ikut secara terpaksa. Bila orang dah berfikir, hati dia faham, dia sendiri akan menggerakkan kefahaman itu tadi. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nabi Musa bubuh lagi sekali.
Tuhan yang kau tanya tu tadi, yang kau pelekeh tu adalah Tuhan engkau, Tuhan mak bapak engkau yang dulu. Kalau engkau Fir'aun mengaku Tuhan, sekarang ini yang ada kat kanan dan kiri ni adalah mereka yang dah lebih tua. Macam tuan-tuan lebih tua daripada saya. Katakan saya lahir, tuan-tuan tahu saya membesar di mana, tengok saya dilahir di mana, ada akikah saya, mungkin tuan-tuan datang. Tiba-tiba saya datang, saya kata, tuan-tuan, saya ini Tuhan, sembah saya. Dia kata, kalau hang ni Tuhan, dulu mak bapak engkau siapa Tuhan? Takkan engkau Tuhan kepada mak bapak engkau? Patutnya kalau nak mengaku Tuhan, bapak engkau mengaku Tuhan, sebab engkau dilahirkan oleh ibu. Untuk bagi yang kanan dan kiri ni, kepada Fir'aun dia dah jam lah, dia memang tak mau sebab dia dah Tuhan. Macam mana pula aku nak pergi tunduk kepada hamba sedangkan aku Tuhan? Engkau dulu pun dilahirkan, siapa Tuhan mak bapak engkau? Menyebabkan Fir'aun terdiam. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Tengok, apabila dia dah kalah dalam hujjah, dia tidak akan boleh lari. Apa yang dia boleh buat? Label. Ini kerja biasa, label. Oh ni puak sesat, oh yang ini, oh yang ni belajar tak habis, oh yang ini muda. Isunya, perkara isu telah pun ditimbulkan. Address the issues, jawab isu tu, bukan pergi main alah dia ni dulu kecil-kecil, bukan kita tak tahu. Okey, itu dulu cerita kecil, sekarang dia dah besar. Engkau jawab isu dah. Betul? Bila dia tak boleh jawab, dia akan kata macam ni. Qala, kata Fir'aun, inna rasulakum alladhi ursila ilaikum. Rasul yang dakwa, kata dia ini diutuskan oleh Tuhan engkau, la majnun, gila. Sejarah ini berulang, tuan-tuan. Nabi SAW dituduh gila ataupun tidak? Dituduh. Siapa nak berjalan di atas jalan dakwah, bersedialah untuk orang kata, bersedialah untuk orang label, bersedialah untuk orang cemuh, bersedialah untuk orang untuk dimaki. Kerana pertembungan ini adalah pertembungan di antara kebenaran dan kebatilan, dan ia tidak pernah mati daripada pertembungan yang dua ini. Apa lagi Allah dikata? Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Nabi Musa tak jawab apa remeh-temeh yang dilontarkan oleh Fir'aun. Dia kata, Tuhan yang engkau tanya tadi, soalan tadi, aku ni jawab soalan, aku bukan jawab tuduhan remeh tu. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Nabi Musa bagi satu buah. Ni Tuhan itu adalah Tuhan yang barat, Tuhan yang menguasai barat, Tuhan yang menguasai timur, dan di antaranya engkau duduk di Mesir. Siapa Tuhan yang di timur dan di barat Mesir? Dan Nabi Musa sebut yang hujung yang paling pedas, afala taqilun. In kuntum taqilun, kalaulah engkau ni ada akal, engkau boleh fikirlah. Kalaulah kita ni boleh akal, kita pergi pilih orang tu, tak apalah, itulah tahap akal engkau pun. Bahasa tu bahasa sindir. In kuntum taqilun, kalau kamu ni berakal. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Mula-mula dia bagi label, ini gila, ini sesat, ini pemecah belah umat, semua bagi. Akhir sekali dia guna kuasa kerajaan dan politik. Tak bagi ini jawab, tak boleh, tangkap. Dia kata apa? Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi, kalau kamu ni semua ambil Tuhan selain daripada aku, kata Fir'aun, la aj'alannaka minal masjunin, aku ni akan penjarakan hampa semua. Dia akan penjarakan. Kan sama zaman Nabi kena, zaman para ulama kena, zaman ini kena. Tak puas hati dengan orang, kalau cakap itu menyebabkan dia tak boleh menggugat kedudukan politik dia, senang-senang tangkap, letak masuk penjara. La aj'alannaka minal masjunin, aku akan jadikan engkau di kalangan orang-orang yang dipenjarakan. Habis fitnah, dia guna kuasa. Ini adalah benda yang berulang since daripada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ni bukan Nabi dan Rasul sebelum daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Isa. Musa
lebih jauh lagi, mungkin puluhan ribu tahun dahulu. La aj'alannaka minal masjunin, la in ittakhazta ilahan ghairi, kalau engkau ambil Tuhan selain daripada aku tu, nak ambil Tuhan lain pun terpaksa dapat tauliah, terpaksa mendapat perkenan daripada raja. Macam tu sekali. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Tengok Nabi Musa awal-awal dia bentang hujjah, kemudian baru dia gunakan mukjizat. Dia gunakan mukjizat, perbincangan untuk menjawab persoalan akal. Tengok pada depa ni, tak boleh. Aku dah bagi bab ni, kita pergi pada bab yang lain. Apa dia kata? Kalau aku bawa satu benda yang jelas dan nyata, macam mana? Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Dia jawab, alah bawalah apa yang kau nak bawa kalau kau ni benar. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Dia baling tongkat dia, dan tongkat dia menjadi ular yang jelas dan nyata dan yang hebat. Tuan-tuan, sebab itu bila manusia yang salah, dia desperate untuk dan terpaksa untuk mempertahankan kenyataan dia yang salah, percayalah, dia akan masuk perangkap. Dia akan masuk perangkap. Bila Nabi Allah Musa alaihi salam kata, tuduhan-tuduhan tu, dan dia kata, ini engkau ni aku tangkap dan aku bunuhlah lepas ni. Sebab dia dah tak boleh nak fikir. Bila orang yang dah tertekan ni, dia pula dalam posisi orang yang salah, dia tak boleh berfikir secara rasional. Dia sebagai raja, dia sebagai orang yang paling berautoriti dan paling berkuasa, dia dah tengok orang macam ni, patutnya daripada sisi orang dia yang salah, dia pun zalim, dia pun jahat, ambil Nabi Musa, tangkap, penjara sudah. Janganlah dia pergi melerit, pergi berbincang dengan Musa sedangkan kau memang salah. Bayang kau diam, tak address apa-apa, orang takkan tahu. Tiba-tiba dalam surah Qasas pun akan cerita macam mana Nabi Allah Musa alaihi salam cabar, dan kemudian kemudian Firaun tanya kepada al-mala', pemimpin-pemimpin dia, penasihat-penasihat dia, ni macam mana kita nak buat dengan dia ni? Kita lawan dengan tukang sihir kita kumpulkan orang ramai supaya orang tengok. Tindakan nasihat oleh penasihat Firaun ini menggambarkan penasihat dia pun dah mula ragui tentang ketuhanan Firaun. Sebab tu dia tengok, hebat Musa ni, jom kita tengok apa lagi dia boleh buat. Apa lagi dia boleh buat? Firaun satu orang yang hanya dipuji, yang menganggap dia Tuhan. Jadi dia hidup dengan pujian orang. Dia tak boleh fikir. Orang nak mengampu dia terima saja nasihat tu tanpa menggunakan akal. Dia pergi panggil, berlaku orang ramai, berlakulah pertembungan antara Musa dengan mukjizat dia dan juga tukang-tukang sihir. Dia baling, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dia baling tongkat jadi thu'ban, jadi ular, dan dia keluarkan daripada tangannya ada cahaya yang putih dan jelas. Mukjizat datang pada satu kaum berdasarkan apa kaum itu sangat signifikan. Ketika itu sihir dianggap sebagai lambang profesionalism. Tetapi zaman Nabi SAW, apakah lambang kehebatan? Bahasa. Sebab itu mukjizat Nabi SAW adalah Quran. Qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim. Dia kata, Firaun kata kepada penasihat-penasihat dia, tengok semua ni, ini sihir yang dilakukan oleh orang yang pakar dalam sihir. Firaun yang tolong justify untuk dia, bagi tahu ni yang Musa ni buat ni semua benda-benda sihir. Depa diam, depa tengok lagi, depa nak observe. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrin bisihrihi famadza ta'murun. Ini digunakan akta hasutan dia. Dia kata, tengok, dia ni buat sebab apa? Nak keluarkan kamu daripada, nak rampas tanah kamu ni.
nak halau. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Asy-Syu'ara ayat 35. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Ni Musa ni mai datang sebab dia nak halau kau daripada kamu semua ni daripada Mesir. Dengan sihir dia, kamu rasa apa yang kamu nak arahkan supaya lawan dia ni? Bila dia tengok kalau dia nak halau kami, tapi pada awal dia minta supaya serahkan Bani Israel, dia pergi, dia belah gitu je dengan Bani Israel. Dia pula si raja ni kata, dia ni nak rampas tanah kami. Dia jawab apa? Qalu arjih wa akhahu wab'athil madaini hashirin. Panggil dia dan saudaranya kepada satu medan yang luas, al-hashirin, ada ramai orang itu dipaksa untuk melihat pertembungan ni. Dia saja cari pasal ataupun saja nak mengenakan Firaun, mungkin. Ya'tuka bikulli saharin alim, dan juga engkau datangkan dengan semua tukang-tukang sihir yang pakar lawan dengan Musa. Bikulli saharin alim, tukang-tukang sihir yang hebat-hebat ni mai datang untuk lawan Musa. Kemudian dia kata fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. Dikumpulkanlah tukang-tukang sihir itu pada hari dan tempat yang telah ditetapkan. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un. Dikatakan kepada manusia ketika itu, semua kamu berkumpul, kita tengok apa yang berlaku, pertembungan antara tukang sihir dan juga Musa alaihi salam. La'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Berlaku pertembungan ni, geng-geng ataupun orang-orang Mesir ketika itu kata, la'allana nattabi'us saharata, supaya hari ini tukang-tukang sihir itu menanglah, kami boleh ikut depa, dan mereka itu dapat mengalahkan Musa. Otak dia ada prejudgmental mind. Awal-awal dia kata ni tukang sihir benar ni kalah, sedangkan dia tak tahu apa lagi, dia tak dengar lagi hujah kedua-dua belah pihak. Ni kadang macam kita, bila kita bermasalah, ada satu isu, ada pandangan kedua, ketiga, keempat, kita dah ada, kita kata kita yang benar. Kita tak dengar pun kawan yang berbeza pandangan dengan kita. Sebab tu Arab kata an-nasu diddu ma jahil atau diddu ma jahal. Manusia ini dia akan melawan ataupun bermusuh dengan benda yang dia jahil, kerana dia tak tahu pun apa benda tu. Pelik pada kita, salah. Tak ikut cara kita, sesat dah. Dengar dahulu, dengar oh confirm sesat. Bila orang tanya sesat macam mana? Kerana 1, 2, 3, 4, 5. Ini Quran Sunnah, takkanlah sesat. Dia jadi kita tunduk kepada Quran dan Sunnah. Dan sambung lagi, falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Tukang sihir pun bukan bodoh, dia mai datang jumpa dengan Firaun. Falamma jaa as-saharatu, datangnya geng-geng tukang sihir ni, depa kata kepada Firaun, qalu li fir'auna a inna lana la ajran, kami ni ada reward tak? Ada anugerah tak? Dapat Tan Sri ke? Dapat datuk ke? Dapat tanah ke? Kalau kami menang lawan Musa ni? Qala na'am. Tengok, Firaun pun pandai nak bagi. Kau lawan sungguh-sungguh, aku bagi hebat. Qala na'am, kau akan dapat. Kamu semua ni akan dapat, betul. Dapat apa anugerah yang aku mau bagi. Wa innakum idzal laminal muqarrabin. Aku bukan saja nak bagi anugerah kat hampa, hampa akan menjadi orang-orang muqarrab, orang-orang yang dekat. Ada orang yang mungkin tunggu projek, sekali award projek habis ya. Tapi kalau dia ni memang orang yang dekat dengan orang boleh bagi projek, hari-hari dia boleh dapat projek. Betul? Dia kata, dia sebut tang tu. Jadi bila Firaun dengar, hebat, bukan one off lah, hari-hari aku boleh pulun duit ni. Inna lana wa innakum idzal laminal muqarrabin. Qala Musa, qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Dan berkatalah Musa kepada mereka, alqu, balinglah apa yang kau nak baling, buatlah apa yang kau nak buat. Fa alqaw hibalahum wa asiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Dan tukang-tukang sihir ni, dia baling tali temali, tali-tali mereka ni untuk menjadi ular. Hebatnya, ini sebab kaki pengampu.
Bodohnya manusia ni kadang-kadang bila nak mengampu tak ada tanah nak pijak dah. Dia kata apa? Bila dia baling tali dia kan, dia kata wa qalu bi'izzati fir'aun inna lanahnul ghalibun. Dengan kemuliaan Firaun kami akan menang. Ni kalau dengan kemuliaan Firaun tak tunggu hampa dah, Firaun turun lawan Musa dah. Betul? Pasal apa Firaun arahkan supaya tukang sihir datang pergi lawan Musa? Kalau dengan kehebatan Firaun itu, kemuliaan Firaun, kehebatan dia sebagai Tuhan, tak tunggu dah orang lain. Firaun mai datang pelempang sikit, rebah habis. Tapi oleh kerana tadi nak jadi kroni dekat dengan Firaun, terpaksa nak puji. Nak puji sampai kata dengan kemuliaan Firaun. Sebab tu kaki ni pengampu ni bukan 3-4 tahun ni lah, terus 10-20 tahun ni je. Ni zaman Musa dah ada. Qala bi'izzati Fir'aun, dengan kemuliaan Fir'aun kami pasti menang. Apa dia buat? Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dan macam kita tahu Nabi Musa baling dan menyebabkan dia makan daripada ular-ular kecil yang keluar daripada tali temali, yang menjadi daripada tali temali yang dibaling oleh tukang sihir. Faulqiyas saharatu sajidin. Bila tukang-tukang sihir nampak, mereka menjadi sajidin, mereka menjadi orang yang sujud. Dan dia berkata qalu amanna bi rabbil alamin, kami ini beriman dengan Tuhan sekalian alam, yang mana Musa kata. Sebab itu dakwah ni, kalau kita boleh address, pergi kepada orang yang paling ada academic background yang baik, orang yang tahu guna akal yang hebat, pembacaan luas, kita panggil sebagai orang akademik. Dan saya sebut tadi, lambang profesionalism ketika itu adalah tukang sihir. Dan orang yang paling pandai ketika itu dikatakan sebagai orang tukang sihir. Jadi orang yang pandai ni, bila dia tengok ini bukan main-main, kita belajar sihir takkan jadi macam ni. Sebab tu beza kadang-kala yang nak ulas ini tokoh, orang yang cerdik dengan orang yang tak cerdik. Kadang-kadang bila orang cerdik satu isu dia sebut tak banyak sebab dia tahu benda ini tak mungkin berlaku. Kalau orang yang tak cerdik, dia tulis mana, dia hantar WhatsApp, dia tulis Facebook, dia apa, kata padan lah juga dia ni, bukan pandai mana, taratulah dia bercakap pun, kan? Menyebabkan kita tahu ini bukan orang cerdik. Tapi bila orang yang benar-benar ada ilmu, bila dia dapat, dia akan tunduk pada Allah Azza wa Jal. Mereka tengok tukang sihir ni, tengok, dan Allah kata mereka sujud, qalu amanna bi rabbil alamin, kami beriman dengan Tuhan sekalian alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Musa dan Harun. Tengok apa yang kata Firaun. Firaun duduk tengok, qala amantum lahu qabla an adhana lakum. Firaun tengok depa sujud dan beriman kepada Tuhan Musa dan Firaun. Dia kata, hampa beriman sebelum aku izin. Tu dapat kebenaran dulu nak beriman pun. Qala amantum qabla an adhana lakum, engkau beriman sebelum aku izinkan engkau beriman. Innahu lakabirakumul ladzi 'allamakumus sihr falasawfa ta'lamun. Ini lagi satu benda yang tak masuk akal. Firaun tuduh, aku tahu Musa ni tok guru hampa yang mengajar hampa ni sihir. Ni semua orang akan tahulah hampa, dia ni tok guru hampa berkomplot nak pergi menipu aku. Ni yang jemput tukang sihir itu Nabi Musa ke Firaun? Firaun. Tiba-tiba engkau kalah, engkau kata dia bersekongkol. Sebab tu saya kata, bila kita berada pada posisi yang salah, kita akan pergi mana sekalipun nampak bodoh kenyataan kita. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Kamu ni masuk Islam sebelum aku izin, aku akan potong tangan dan kaki kamu secara bersilang, dan aku akan salib kamu semua ni. Tengok macam mana dia buat. Tetapi bila Allah Ta'ala telah mencampakkan iman ke dalam hati,
Iman itu akan menuturkan perkataan yang benar dan kukuh. Mereka kata, ni baru tak berapa saat ni, berapa saat masuk ni. Qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Kami tak takut, kepada Tuhan kami akan kembali. Iman telah merubah manusia. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kami ini mengejar, tamak, natma'u, kami ini tamak, kami ini mengejar Tuhan supaya mengampunkan kami daripada salah dan silap kami, dan kami ini nak menjadi orang-orang yang paling awal, orang yang berlumba untuk beriman kepada Tuhan kami. Cerita tentang Musa, apa yang disebutkan tentang perjuangannya, termasuk daripada apa yang terpaksa dibawa oleh pembawa dakwah, obor dakwah, dan mereka yang menerima itu akan diuji oleh Allah. Dan kita kena tahu orang yang berada di kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah. Dalam suratul Waqi'ah Allah sebutkan tentang orang-orang yang muqarrabin, dekat dengan Tuhan. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ramai daripada orang yang lepas, sikit daripada orang yang akan datang, yang lambat. Mereka terpaksa membayar nyawa untuk beriman. Kadang-kala kita telah pun direzekikan iman dan Islam, kita tidak memberikan nilai tambah kepada iman dan Islam kita. Kita rasa cukuplah, aku ni dah sempurna dah. Quran kita pun kadang-kala bacaan kita tak perbaiki. Alhamdulillah kita dah pandai baca Quran, tapi Quran yang kita baca pun kadang-kadang surat khabar banyak daripada Quran. Zikir kita kadang-kadang lebih daripada Quran, sedangkan kita tahu Quran itu lebih besar maknanya dalam kehidupan manusia sebagai seorang Muslim dan mukmin. Wallahu ta'ala alam. Semoga dalam perbincangan kita pagi ini memberikan sedikit gambaran ujian itu tidak akan putus, tak akan berhenti. Dan perjalanan dakwah kita, mengikut jalan dakwah, akan diberikan ujian dan rintangan yang banyak. Walaupun kita dizalimi, walaupun kita tidak diberikan hak yang sepatutnya, kita akan bangkit di hadapan Allah. Dan Allah tidak pernah lupa akan apa yang akan musuh-musuh dakwah. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun wa innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ayat ini berat dalam surah Ibrahim. Dan janganlah kamu menyangka bahawa Allah itu lupa di atas apa yang dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang zalim. Tetapi innama yuakhiruhum, Allah lewatkan bagi mereka itu liyaumin tashkhasu fihi al-absar, pada satu hari yang mana mata terbelalak. Mereka akan melihat pada hari kiamat dalam perkataan hati mereka kosong, tak mampu untuk berkata apa, sedangkan mata mereka terbeliak ketakutan di atas apa yang mereka akan terima daripada kezaliman dan kejahatan yang mereka lakukan di atas muka bumi. Dakwah kita untuk menyampaikan agama kepada setiap manusia, tetapi musuh-musuh dakwah kerjanya adalah menghalang daripada perkataan Allah dan Rasul untuk sampai ke telinga dan hati perasaan manusia. Semoga Allah rahmati kita. Semoga Allah jadikan kehidupan kita seorang pendakwah yang ikhlas. Dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita ikhlas. Dan semoga Allah jadikan seperti mana Allah kumpulkan kita pada pagi dan subuh ini, Allah kumpulkan juga kita bersama di akhirat esok di dalam syurga Allah Azza wa Jal. Nas'alullah yaj'alna wa yaj'alakum minal ladzina taba'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nas'alullah yaj'alna minal muttabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.